Nanti awak nak end, awak end meeting je kan? Berapa minit buat? Lama tak apa. Sampai 5. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zafran bin Sabri, merupakan salah seorang intern di Icon Future Home dalam bahagian sales dan juga marketing. Dan di sebelah saya pula adalah nama saya Muhammad Syafiq. Saya juga salah seorang intern dekat Icon Future Home dan juga di bahagian sales dan marketing. So basically tujuan kami buat live hari ini adalah untuk mengeksposkan ataupun memberitahu kepada anda semua tentang bagaimana cara untuk anda semua menghadapi ataupun merancang perayaan yang tenang dan juga selamat. InsyaAllah dengan tunjuk ajar yang kami berikan ini dapat sedikit sebanyak dapat membantulah untuk anda memastikan rumah anda selamat sewaktu anda pulang berhari raya di kampung. Okey Syafiq, soalan saya yang pertama untuk awak kan, kita tahu tak lama lagi kita akan berpuasa dan seterusnya kita akan menyambut salah satu perayaan yang besar untuk kita sebagai umat Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Jadi saya nak tanya lah, apa persiapan awak untuk Hari Raya yang akan datang ni? Okey, untuk persiapan raya biasanya lah kita semua akan fikir contohnya macam persiapan untuk beli baju raya, untuk kuih raya apa nak beli, nak tukar langsir colour apa. Benda-benda basic macam tu lah kan? Benda basic lah biasanya. So sebagai contoh macam, yelah kita sebagai manusia ataupun benda tu menjadi kebiasaan bagi kita kan. Kita mesti akan utamakan baju raya, makanan, perancangan perjalanan. Betul. So saya nak bagi tahu dekat awak, awak tertinggal salah satu persiapan yang bagi saya adalah sangat penting untuk kita merayakan hari raya dengan tenang dan juga aman, iaitu persiapan keselamatan di rumah kita sendiri. Persiapan keselamatan? Betul. Dah suruh jiran tengokkan rumah apa semua kan. Tapi salah satu langkah yang paling selamat ataupun yang lebih selamat untuk kita memastikan rumah kita betul-betul selamat adalah dengan cara memasang surveillance system. Bagi contoh CCTV, alarm dan juga sensor. So awak setuju tak dengan saya bila saya beritahu benda tu adalah sangat penting? Bagi saya rasa saya setuju sebab itu adalah salah satu persiapan yang kita perlukan juga. Betul. Untuk sediakan lah. Sebab terkadang kita akan terleka. Kita kadang bila dah sampai separuh jalan ke kampung, baru teringat kita baru teringat pintu dah kunci ke belum, lampu dah tutup ke belum. Kita betul. Pula nak ke kampung bukannya dalam masa yang sekejap kan. Kadang seminggu, kadang 2 minggu. So kita akan rasa resah kan. So apa yang saya nak sampaikan, kita berdua lah maknanya kan, untuk saya sampaikan adalah bagaimana Icon membantu masalah-masalah seperti ini diselesaikan dengan cara yang sangat mudah. Macam mana caranya tu? Sebab kita tahu Icon dia memperuntukkan ataupun menjual produk ataupun bagi servis untuk surveillance system seperti CCTV, alarm dan juga sensor. Tapi dia ada lagi cara untuk memudahkan kita berasa betul-betul secure dengan rumah kita dan juga produk yang mereka berikan, iaitu dengan apps, mobile apps. Mobile apps. Ya, betul. Bagi saya, apa yang Icon buat ni adalah satu alternatif ataupun satu teknologi yang sangat membantu. Tak kira di mana kita berada, dengan hujung jari kita boleh mengawal segala segala perkara-perkara yang berlaku di rumah kita yang telah dikonekkan dengan sensor, alarm sistem dan juga CCTV. Okey, kalau macam tu boleh tak saya nak minta tolong dengan awak untuk awak terangkan dekat saya pasal apps tu. Apa yang ada dalam apps tu, apa kegunaan apps tu. Okey, macam ni. Kira macam kita terang bersama-sama lah. Saya akan tunjuk dekat awak dan tunjuk kepada orang lain macam mana apps ni berfungsi. So basically macam kita tahu untuk mobile phone dia ada 2 capaian, iaitu Android dan juga iOS. So untuk Android dan juga iOS, apps ni fungsinya sama, cuma namanya yang berbeza. So bagi untuk Android, nama untuk kita download ataupun install apps ni adalah
icon bateri. Okay. Bagi untuk iOS pula adalah icon home panel. Oh, jadi dia adalah dua apps yang Sama. nama lain tapi function sama. Betul, sebab mungkin bagi saya Android dengan iOS ada perbezaan sedikit. So basically sekarang saya dah buka apps ni. Okay. Ini untuk home punya page. So untuk teman-teman semua saya pakai iPhone. So apa yang saya buka ni adalah icon home panel. Seperti apa yang saya beritahu tadi kan. So ini untuk homepage dia. So apa yang awak nak tahu pasal homepage ni? Okay, apa yang saya nak tahu adalah contohnya macam biasanya dalam apps akan ada button. Okay. Contohnya ada button yang boleh function lah. Maksudnya saya nak tahu apa kegunaan jenis-jenis button yang ada dalam tu. Okay, kita start dengan homepage dah. Okay. So apa yang awak nampak dekat saya punya screen phone ni adalah melalui CCTV, iaitu capaian yang kita dapat melalui CCTV. Okay. So apa yang tunjukkan dalam apps ni adalah bahagian demo room ataupun ruang tamu. Contoh kalau awak pakai kat rumah awak letak dekat ruang tamu kat CCTV tu kan. So melalui app ini awak tekan homepage. So inilah contoh suasana ataupun observation awak yang awak nampak melalui apps ni. Jadi maksudnya kita boleh tengok keadaan dalam rumah kita melalui apps ni saja. Ya, betul. Mungkin awak masa tu berada di Terengganu, tapi rumah awak dekat setapak kan. So awak risau macam mana keadaan rumah awak. So awak just buka apps ni, awak boleh tengok keadaan rumah awak. Jadi walaupun kita berada jauh, jadi kita boleh nampak lah. Ya, betul. Tapi dengan satu syarat, awak kena ada internet. Okay. Okay. Kalau tak ada internet tak boleh. Itu mungkin menjadi masalah sebab apa-apa pun mesti kena ada internet. Kita menggunakan apps ni. Tapi kalau tak internet jangan risau. Awak punya CCTV, alarm, sensor masih berjalan. Cuma capaian awak untuk melihat di mobile apps ni tidak boleh sebab awak tak ada internet. So, itu syarat yang paling penting. So yang zone status ni adalah zone status ni adalah dia menunjukkan di mana setiap zone itu apa keadaan dia, sama ada dia on for secured ataupun dia off for secured, atau kita sedang menggunakan dia atau tidak. Sebagai contoh, zone kosong awak letak di living room. Okay. Mungkin awak letak untuk lampu. So awak tak menggunakannya. Jadi apa yang dapat dilihat di sini, zone 0 tu tak berlampu. Maknanya awak tak menggunakan. Oh, jadi bila kita boleh tahulah kita gunakan kita on kita dulu. Ya, betul. Okay, seterusnya ini pun perkara yang penting juga, security. Terdapat dua bahagian iaitu arm away dan juga arm home. Arm home ni maknanya bila awak berada di rumah, contoh awak dah nak tidur, kan? So awak dah kat atas katil ni. So awak jadikan arm home, makna macam kira keadaan itu adalah di mana awak sedang berada di rumah. Maksudnya arm home tu kita boleh protect rumah kita dalam keadaan kita berada dalam rumah. Ya, betul. So yang kedua pula arm away. Awak mesti boleh agak kan arm away ni pasal apa? Kalau arm away saya rasa kita berada di luar rumah. Untuk kita protect rumah kita dalam keadaan kita tak ada dalam rumah. Ya, betul. So semua boleh nampak kan features dia yang terdapat di ikon mobile apps ni. Okey, seterusnya kita beralih kepada zone secure. Okey. Untuk zone secure pun sama juga. Macam kita nampak ni kan ada butang yang berlampu, ada yang tak. So itu macam apa yang saya explain tadi lah. Di mana setiap zone tu adakah kita sedang menggunakannya atau tidak. Okey, faham. Jadi maksudnya kalau kita tak gunakan, kita just tutup je lah. Okey, kita sedang tengoklah, kita boleh tahu zone mana yang sedang berfungsi atau tidak. So melalui apps ni sangat-sangat mudah untuk kita tahu apa keadaan surveillance system yang kita sedang gunakan ni kan. Okey, ni salah satu benda menarik juga yang saya nak tunjuk kat bawah ni, iaitu panic button. Okey, panic button awak rasa pasal apa, Syafiq? Okey lah, awak tengok simbol macam ni, awak nampak kat atas dia ada siren duration. Apa yang awak dapat rasakan tentang
panic button ni? Kalau apa yang saya dapat rasakan dari panic button tu, maksudnya kita akan guna dia dalam keadaan kita panik. Okey. Apa yang saya faham, bila kita panik, kita tekan button tu. Okey, contohnya macam kita tidak berada dalam keadaan yang selesa ataupun berada keadaan yang terdesak untuk kita tidak boleh buka mulut. Sebagai contoh, rumah awak dimasuk perompak kan. Phone awak kat tangan. Tapi takkan awak nak menjerit. Mungkin perompak tu dengar. Betul. So awak boleh tekan panic button ni. Dan kat atas ni ada siren duration. Siren duration ni untuk awak control berapa lama siren punya bunyi lah. betul, berapa lama duration dia boleh sampai ke tahap 20 minit, 30 minit. So boleh control sendiri. So awak mesti nak tahu kan macam mana dia berfungsi kan. Boleh tak awak tunjukkan macam mana cara dia berfungsi? Sebelah semestinya boleh. Okey, senang je. Nampak apa simbol yang tertera dekat skrin ni, panic button. Firstly just tekan dia. Nanti siren akan bunyi. Saya tekan. Cuba kat phone awak, Syafiq. Sebab tahu saya awak ada juga apps ni. Sekejap saya tengok. Dia ada masalah connection sikit kan. Ada masalah teknikal sikit. Minta maaf semua, ada masalah teknikal. Connection loss. Okey, tak apa. Mungkin kita orang tak ada rezeki untuk kita tunjuk demo. Tapi saya akan ceritakan tentang features dia saja berdasarkan apps ni. Okey. Sebab minta maaf kami ada masalah teknikal, iaitu masalah connection. So seterusnya untuk panic button saya dah explain tadi. Macam mana ia berfungsi, apa kelebihan dia, apa kegunaan dia. Seterusnya saya ingin tunjukkan next features is sensor battery level. Boleh awak terangkan Syafiq apa sensor battery level ni? Kalau ikut pemahaman saya, sensor battery level ni adalah cara untuk kita tengok atau kita monitor sama ada kita punya sensor tu dia punya bateri masih dalam keadaan baik atau masih kurang ataupun dia penuh. Jadi kita boleh tengok dia punya percentage melalui apps ni. Betul? Jadi kalau bateri dia dah habis, so kita akan tahulah yang sensor ni bateri dia dah habis. Sensor ni bateri dia masih penuh. Bagi saya perkara ni sangat bagus lah kerana kita dapat membuat persediaan awal. Sebagai contoh kita kena buat daily check lah kan. Bateri sekarang ada berapa. Okey, kalau dah ke tahap yang rendah, so kita boleh prepare awal-awal untuk tukar kan. Betul. Tak adalah last minute ataupun tiba-tiba bateri habis, yang tu juga kita nak tukar dan mungkin akan menyusahkan kita. Okey, seterusnya adalah ini pula fungsi yang sama, kita boleh control sebagai contoh macam ni dekat sebagai contoh benda-benda yang terdapat di living room seperti lampu, TV, aircon, kipas. Melalui apps ni kita boleh connectedkan diorang ke apps ini dan dalam masa yang sama kita boleh control. Sama ada kita nak tutup ataupun buka dengan hanya apps ini saja. Jadi maksudnya kalau kita keluar, kita terlupa tutup lampu, kita boleh just off kan dia menggunakan apps. Betul.
Okay, tak apa saya explain sebab kami ada masalah teknikal sikit. So tak ada rezeki untuk kami tunjuk. Okay, okay macam ni. First button ni, kita boleh lihat kan, dia tulis ceiling light. Maknanya lampu kat ceiling lah kan? Ceiling, betul. Okay, kalau dia bernyala ni, maknanya lampu tu tengah on. So untuk kita tutupkannya, senang je, kita just tekan je. Dia akan immediately off. Mudah ke tak mudah? Contohlah Syafiq keluar kan, 2-3 jam keluar kan, tiba-tiba rasa was-was, aku dah tutup lampu ke belum? So senang je cara dia, buka apps ni, tengok, tekan untuk kita off. Kalau kita rasa kita belum tutup kan. Jadi melalui apps ni kita boleh tengok lah sama ada macam apa yang Zafran explain tadi, benda-benda kat rumah yang kita rasa was-was masa kita keluar, contohnya macam lampu, kipas semua masih dalam keadaan on atau tidak. Betul. Biasa kalau kita keluar kan memang kena off kan semua kan. Satu untuk kita jimat elektrik, untuk keselamatan. Betul. Bayangkan kalau kita tak ada apps ni kan, nak kita patah balik tu susah pula. Kalau kita nak stay kat sana, kita rasa susah hati kan. Sebab kalau kita tak off kan, mungkin kita punya bil elektrik akan melambung. Ya, betul. So app ni sangat memudahkan kita lah. Seterusnya dia bukan ada ceiling light saja, segala jenis light, wall light pun boleh. So wall light pun fungsi yang sama, cuma bahagian lampu yang lain lah. Cuma fungsi dia sama. Seterusnya bukan sekadar lampu, aircon pun boleh. Kipas dinding. So bagi saya apps yang diperkenalkan oleh aircon ni sangat-sangat memudahkan kepada penggunanya. Sebab personally saya pun kadang-kadang saya terlupa juga nak tutup kipas, nak tutup lampu. Lagi dalam kalau kita nak tergesa-gesa nak keluar, jadi Betul. macam kadang-kadang lampu kat dapur lupa nak tutup, lampu kat bilik kadang lupa nak tutup. So dia akan membuang masa kita dan akan mengganggu fikiran kita kan. Contoh kita dah tengah-tengah jalan, tak pasal-pasal kita kena patah balik. Bila patah balik sebenarnya kita dah tutup. Dia jadi macam buang masa. Kita ingat kita tak tutup, sebenarnya kita dah tutup, cuma kita terleka. Jadi maksudnya benda ni dia bantu kita untuk jimatkan masa kita. Dia apps ni dia memudahkan kita untuk kita kontrol apa yang ada dekat dalam rumah melalui hanya dengan menggunakan apps sahaja. Betul. Okay, seterusnya bukan saja lampu, TV, perkakas elektronik yang lain, kita boleh kontrol channel, on off. So ini butang untuk kontrol volume. So mudahlah, contohlah kalau awak tengah baring kat katil kan, TV awak kat depan, remote awak jauh kat meja sana. Kadang ada orang tu rasa jauhnya nak ambil remote kan. Phone awak kat tepi je. So senang, awak buka app ni, awak pergi ke bahagian TV ni, untuk awak naikkan volume, on TV ke apa kan, awak just tekan je features yang ada kat sini. Mudah lah macam tu kan. Sangat mudah. So okay Syafiq, awak rasa yang pasal in-house ni apa? In-house? Ya, yang away ni. Maksud kita kalau kita keluar. In-house lah kita keluar lah. Okay, kita just tekan butang away ni kan. So dia akan bagi kita security ataupun secure lah apabila kita berada di luar. Jadi kita keluar, kita tekan benda tu, dia akan protect. Betul. Keselamatan rumah lah. Betul. Dia macam automatically lah. Okay, untuk yang terakhir, okay, dia juga ada paparan keadaan rumah kita dalam bentuk 3D. 3D? Betul. Bukan 2D ke, bukan apa tau. Memang 3D tau. Paparan rumah kita yang sebenar kan. So bagi saya dia sangat memudahkan untuk kita tahu. Jadi sebenarnya untuk function yang 3D punya paparan ni, jadi sebenarnya apa? Kita boleh tengok apa dekat 3D punya paparan tu? Sebagai contoh, kalau boleh saya tunjuk demo, kalau kita tekan bahagian lampu ni, so mungkin kita boleh off kan lampu tersebut. Maksudnya kalau melalui 3D plan ni, kita boleh tahu kedudukan lampu tu kat mana macam tu. Betul. Kadang kita, contoh kita pasang banyak sensor, alarm, CCTV, tapi kita lupa zone kat mana. Okay, faham.
tak pasal-pasal nanti kita kena call Icon kan untuk tanya cik apa kalau lampu depan ni zon berapa apa semua kan. So untuk memudahkan kita just buka lah paparan apa lagaran rumah kita yang dalam bentuk 3D ni kan. So kat situ kita boleh lah buat untuk lampu ke apa. Jadi sebelum ni saya ada juga membuat pembacaan tentang benda ni. Saya ada jumpa dekat satu website Icon ni. Okay. Jadi macam yang Zafran cakap tadi pasal kita lupa yang sensor ni dekat zon mana, sensor lagi satu dekat zon mana. Kita boleh rename kan benda tu untuk kita kita detect kat mana benda tu. Betul ke macam tu? Of course sudah semestinya kita boleh menamakan semula. Contoh kita nak tentukan zon 1 ni dekat mana. Semuanya atas pada kita. Jadi maksudnya contoh zon 1 tu kita boleh rename lah. Contoh zon 1 ruang tamu, zon 2 bilik tidur, macam tu. Betul. Jadi benda tu lagi mudahkan kita untuk detect lah kat mana kan. Betul. Apa yang saya boleh cakap ataupun simpulkan pasal apps ni adalah satu, apps ni memberi kita banyak kebebasan untuk kita merancang sendiri macam mana kita ingin menjaga rumah kita. Maknanya bukan semata-mata Icon saja yang boleh tentukan apa kita nak buat. Tapi melalui apps ni kita boleh menentukan sendiri. Macam awak cakap lah, kita boleh rename sendiri. Kita boleh setting siren tu nak bunyi berapa lama. Yang kedua, yang kita tahu apps ni betul-betul memudahkan penggunanya. Macam apa yang saya explain panjang lebar tadi kan, macam mana dia punya features, dia punya kelebihan, dia punya kebaikan dia kepada kita. Okey, sebelum saya terlupa, saya ada terbaca juga yang contohnya kalau kita pasang benda ni kita pasang security system ni dekat rumah kita, benda ni apps ni boleh diakses oleh setiap seorang ahli keluarga dalam rumah tu. Ya, betul. 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 Sebab betul juga apa yang cakap tu. Saya lupa nak beritahu. Terima kasih Syafiq sebab ingatkan. Memang kita tahu CCTV tu mungkin ada dua biji dia di rumah, ada 3. Okay. Tapi untuk kontrol ataupun akses apps ni dalam satu household, satu rumah, boleh terbagi kepada ramai-ramai orang. Jadi maksudnya dia apa orang panggil dia punya kegunaan dia unlimited lah. Maksudnya bukannya dia terhad kepada seorang sahaja boleh akses. Maksudnya sesiapa sahaja dalam ahli keluarga kita boleh akses. Betul. Betul. Okay. Contohlah kan awak contoh saya lah sebagai abang kan yang memperkenalkan apps ni kepada keluarga saya. Tapi saya tak ada kat Malaysia. Jadi saya tak ada, mesti dia orang rasa macam takut kan. Abang tak ada, macam mana nak control apps ni apa semua kan. Jangan risau sebab adik saya pun boleh guna apps ni. Yang penting dia orang kena ada capaian internet. Betul. So bagi saya apps ni memang sangat memudahkan, sangat banyak kebebasan yang diberikan kepada kita. Dan yang penting keselamatan adalah terjamin. Maksudnya setiap kegunaan atau function button dekat dalam apps tu kita boleh tentukan sendirilah. Betul. Contohnya macam siren tadi nak bunyi berapa lama, nak rename zone. Jadi tak perlulah contoh macam apps tu contohnya macam nak rename tadi kan. Macam masalah kita lupa tadi takkan kita nak call apa semua tengah-tengah malam nak call macam susah kan. Jadi kita rename siap-siap lah, senang. Kita nak ubah lepas pun boleh. So bagi saya dengan ada sebaliknya sistem yang diperkenalkan oleh Icon dan juga apps ini yang diperkenalkan oleh mereka, confirm raya kita akan rasa tenang, aman dan selamat. Jadi kita boleh kalau kita balik kampung, jadi kita rasa tenang lah kat kampung. Kita macam tak ada pening-pening kepala fikir pasal kat rumah, selamat kita. Betul. Kita tak ada dah lah nak suruh-suruh. Adik boleh tak tengok rumah dah tutup lampu ke belum? Jiran tengok rumah macam ni kan. Dah kunci ke belum apa semua tu kan. Sebab kadang-kadang kita faham juga bukan semua orang ada masa yang banyak kan. Kadang-kadang diorang pun yelah, especially yang dah ada keluarga lah. Diorang mesti busy dengan keluarga diorang, takkan nak tolong dia untuk tengok rumah kita kan. So bagi saya ini adalah satu pelaburan yang sangat bagus lah. Lagipun pelaburan ni kita buat bukannya untuk siapa, untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga, keselamatan rumah. Sebab apa akibatnya kan kalau kita tak buat benda macam ni? Kemungkinan kita akan menghadapi masalah lagi besar kan. Jadi sebenarnya tak salah pun kita laburkan sedikit untuk
supaya keselamatan keluarga kita semua terjamin. Betul. Dan kita dapat, yang penting kita dapat raya dengan tenang, aman dan selamat. So saya rasa itu saja daripada kami. Syafiq, ada tambah apa-apa? Mungkin ada pesanan pada siapa yang melihat sekarang? Okay, saya nak cakap sikit je. Menjelang musim perayaan ni, okay, sebentar lagi kan kita nak puasa, okay, dan lepas puasa kan kita of course lah nak raya kan. Okay. Bagi saya persediaan lain tu bukannya tak penting, penting juga, contoh macam baju raya, kuih raya apa semua kan. Sebab benda-benda tu memang benda-benda basic yang kita perlu ada masa raya. Jadi saya nak tekankan kat sini, keselamatan ni pun kita kena fikir juga. Okay. Jadi kalau kita nak raya, okay, kita excited nak raya, tapi kita tak fikir pasal keselamatan. Contoh kalau kita balik kampung, and then kita datang sini balik, rumah kita kena pecah masuk, kena rompak semua, tak seronok lah macam tu kan. Jadi pun kita akan mengalami kerugian lah. Jadi saya nak tekan kat sini, raya tu raya juga, tapi keselamatan ni kena fikir. Betul. Sebab keselamatan ni sangat-sangat penting. Lebih-lebih lagi kita yang dah berkeluarga kan, jadi dia keselamatan keluarga, keselamatan harta benda kita penting lah. Saya pun setuju dengan apa yang Syafiq jelaskan tadi. Betul, semua orang excited untuk raya. Semua orang excited untuk ada baju baru, untuk balik kampung, untuk makan banyak-banyak lepas kita puasa sebulan kan. Tapi mungkin ada setengah orang ataupun beberapa orang terleka tentang betapa pentingnya keselamatan rumah ni, persiapan keselamatan rumah. Sebab kita tahu benda ni betul-betul terjadi dalam realiti. Kadang kita dengar daripada berita, kita baca surat khabar, orang tu balik kampung, satu keluarga balik kampung, bila balik rumah kena pecah. So saya rasa mungkin itu ujian daripada Allah. Tapi kita sebagai manusia, kita kena cari satu alternatif, satu usaha untuk kita memperbaiki. Mungkin daripada silap kita terlupa kunci pintu atau sebagainya kan. Jadi mungkin kadang-kadang kita rasa apa yang berlaku tu adalah ketentuan daripada Allah kan. Tapi kita sebagai manusia ni kita kena ikhtiar jugalah. Kita kena cubalah cari jalan macam mana supaya benda tu tak berlaku. Jadi pepatah juga ada mengatakan yang mencegah lagi baik daripada mengubati. So saya rasa itu saja daripada kami. Harap perkongsian yang kami berikan ini dapat membantu anda semua supaya dapat beraya dengan tenang, aman dan selamat, dan juga mengambil beberapa alternatif lah untuk meningkatkan tahap keselamatan di rumah anda. Jadi semoga apa yang kami kongsikan ni bergunalah untuk anda, dan anda dah boleh merancanglah percutian raya anda dengan tenang dan gembira. Jadi terima kasih semua kerana mendengar dan melihat. Assalamualaikum.